Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noor, dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, so first of all, aku nak cakap betul-betul terima kasih kepada korang yang dah sudi klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so aku tahu ramai kan dah balik daripada asrama. Viewers aku yang duduk asrama kan dah balik. So kepada korang yang tak duduk asrama, korang terima kasih sebab sudi sentiasa menonton video semuanya di sini. Nak dijadikan cerita macam tu, terima kasih. Welcome back kepada korang yang baru balik daripada asrama, dan welcome juga kepada korang-korang yang dah selalu tengok video aku. Terima kasih. So dua-dua sama je. Dan sekarang kita kan nak dekat dengan raya kan, dah nak dekat, bukan dah nak dekat, memang dekat-dekat sangat dengan raya ni. So aku rasa si ada di antara korang memang dah balik kampung, dah ada dekat kampung, dah apa benda semua kan. Aku rasa memang macam tu. So mesti ada daripada korang yang tengah tengok video ni dengan saudara mara kan. Aku tak balik kampung lagi. Aku balik lambat sikit. Aku balik hari raya tu memang dah balik lah. Tak adalah aku balik lambat pun. Cuma macam aku balik 2 hari lagi nak raya ke, sehari lagi nak raya ke, aku balik macam tu lah. So nak dijadikan ceritanya, ramai yang minta nak noror lagi. Korang memang suka cerita seram ke, aku tak tahu. So cerita seram hari ni aku tak tahu ada berapa. Mungkin ada satu je kot, pasal santau. Mungkin korang dah pernah dengar banyak kali kot pasal santau, tapi ceritanya dia panjang sikit. Dia panjang. Bukan panjang sangat lah, tapi dia macam panjang sikit, tapi macam tak panjang sangat. Macam tu, dia macam lebih kurang. Jangan takut. Cerita ni macam tak seram sangat, tapi aku akan buatkan dia lagi seram. So stand by ya. Ambil makanan lu, ambil popcorn lu, macam tu gitu. Nak cerita seram ni macam tu. Ambil popcorn, nak krepek-krepek, ambil duduk dengan saudara mara ni, mak pak saudara tu, buka TV besar-besar macam tu kan, tengok muka aku besar-besar macam tu kan. Dan maaf ya pak cik kalau pak cik tengok muka saya buruk-buruk sangat. Terima kasih pula. Minta maaf. Saya ni cuma nak bercerita seram. Kadang-kadang saya bercerita seram ni mak cik, muka saya pun dah macam hantu macam tu. Tapi saya tak tahu kenapa orang cakap saya cerita seram, tapi tak seram. Tak tahu kenapa. Padahal aku rasa aku cerita seram tu dah seram dah. Tapi dia orang kata macam tak seram, kau pergi tengok Teletubbies. Okay, banyak sangat bebel. So jom kita mulakan cerita. So cerita ni basically bukan cerita aku lah. Cerita ni bukan cerita aku. Cerita ni pasal cikgu aku dulu. Okay, cikgu aku tu dulu sebelum dia jadi cikgu, dia ada kerja dekat office. Macam tu. Sebab waktu dia nak tunggu dia dapat panggilan jadi cikgu tu, ada kerja dekat satu office dulu macam part time lah. Dia kerja kerani. Macam tu. Ni cikgu lelaki tau. Dia kerja kerani biasa je. Macam orang kata macam kerani biasa-biasa. Macam tu, macam buat kerja-kerja biasa lah. Gaji pun tak besar mana dulu kan. Tapi dia kerja tu mentara dia nak tunggu dia dapat panggilan jadi cikgu. Lebih kurang macam tu. So nak dijadikan ceritanya, waktu dia dah kerja dekat office tu, hari pertama dia datang office tu macam biasalah. Office tu macam biasa. Dia kata dulu office tu tak ada macam toksik sangat. Sebab biasanya orang katalah kalau kerja pejabat ni banyak orang toksik macam tu kan. Aku tak tahu sebab aku pun tak pernah kerja pejabat kan. Tapi kebanyakannya lah kalau kita tengok kat TikTok ke, kita tengok kat Instagram, memang berlambat orang kata kalau kerja pejabat ni memang kawan ni memang macam goblok. Macam tu, perangai semua goblok. Bukan semua, sikit. Tapi orang kata susah lah nak dapat kerja dekat office tapi environment persekitaran tu best macam tu. Biasanya orang kata kalau kerja kat pejabat ni macam tu lah. Tapi cikgu aku cerita waktu dia mula-mula masuk tu okey je. Pejabat okey je. Dia punya pekerja-pekerja semua okey lah. Maksudnya kawan-kawan yang ada dekat satu pejabat dia tu semua okey, tak ada masalah dengan dia. So kerja macam biasa. Lepas tu dia kata dalam 2-3 bulan dia dah pro lah. Macam dia pegang komputer dengan laptop dia macam tu lah. Sebab mula-mula kan jadi kerani kan, kalau orang tak pandai sangat tentang komputer dengan laptop, dia macam gini. Sebab dia tak tahu nak tekan apa, tak tahu nak buat apa. Tapi bila dah lama-lama, dia tengok dah macam okey dah lah kan. Dia dah pro 2-3 bulan main laptop, main komputer, apa benda semua. So dia kata ada pekerja baru masuk, perempuan seorang, laki seorang. Perempuan tu pun jadi kerani, laki tu pun jadi kerani. So dia ni ditugaskan untuk ajar 2 orang ni macam tu. Dia kata yang 2 orang ni mula-mula masuk tak ada masalah, bagus je. Sebab budak baru masuk, orang baru masuk macam tu kan, baru-baru masuk kerja. Lepas tu tunduk, ya kak, ya bang macam tu, dah lalat macam dodol. So, mula-mula yang 2 orang ni dia tak tunjukkan dia punya macam perangai lagi lah, sebab baru-baru macam tu kan. Puncanya 2 orang ni sebenarnya yang punca dia macam tu. Perangai dia memang lain daripada lain. Goblok. 2 orang ni memang 2 ekor ni, sebab tu tadi aku nak panggil dia 2 ekor sebenarnya, tapi macam dosa sangat. So memang perangai dia teruk sikit lah.
cikgu aku cakap. Perangai dia terselah 2 minggu kemudian. Macam tu. Lepas je cikgu aku ni dah ajar dia tu, dah ajar dia ni, dah ajar dia tu, dah ajar dia ni, dia jadi macam kurang ajar. Faham tak? Macam tu. Dia macam nak dengar cakap pun satu. Macam tu kalau jumpa orang macam sini-sini dia dekat pejabat ni kan, dia kau aku je macam tu lah. Macam kurang ajar lah macam tu kan. Kau dah duduk, kau dah lah budak baru macam tu kan. Orang dah lama tu hormatlah sikit. Tak perlulah hormat sampai gede-gede macam tu kan. Hormat sikit pun tak apalah. Seniority tu kenalah ada walaupun tempat kerja kan. Alah dekat sekolah pun macam tu. Kalau kita jumpa senior ke, Assalamualaikum kak, Assalamualaikum bang. Walaupun dia tak nak kita panggil dia abang ke, apa benda ke, kau panggil je macam tu. Tanda hormat. Macam tu kau tunduk sikit ke benda ke. Sebab dia orang tua daripada kita macam tu. Tapi yang 2 ekor ni sama-sama je anak ni macam tu. Memang perangai dia macam tu. Kalau jumpa orang tua perangai macam lah. Abang nak dibuktikan lagi tu, ada satu hari tu diorang ni kena ganti dekat kaunter tau. Dekat kaunter pertanyaan. Faham tak? So diorang 2 ekor ni kena isi dekat kaunter pertanyaan. Kan ada macam customer, ada orang datang kan dekat pejabat tu kan. Dia jawab memang kurang ajar. Memang kurang ajar. Macam orang tu cakap, boleh tak saya nak tahu ada tak encik ni dekat pejabat ni? Apa engkau ni? Lebih kurang macam tu. Apa engkau ni? Cari-cari. Kau dah buat appointment belum? Macam tu lebih kurang kan. Macam kurang ajar. Macam tak boleh cakap elok-elok ke kan. Diorang dapat detect tu sebab orang satu pejabat lah juga yang tengok diorang 2 ekor ni cakap macam tu. Dia masuk sekali tau. Dia masuk sekali. Lepas tu perangainya pun sekali. Macam keajaiban apa yang telah berlaku kat situ. Nak dijadikan ceritanya, cikgu aku ni pun pergilah lapor dekat macam orang atas sikit lah. Taklah sampai dekat bos kan. Macam lapor kat orang atas sikit. Kenapa perangai dia macam ni? Siapa yang ambil dia kerja? Rupa-rupanya yang 2 ekor ni anak kabel. Macam tu. Anak kabel tu macam mana? Dia ni macam dalam satu company tu. Dia ada macam mak saudara yang kerja dalam company tu. Yang jawatan besar lah lebih kurang. Ambil lah ni. Diorang ni anak buah rupanya. Anak buah kepada orang besar sikit dalam company ni. Sebab tu diorang boleh dapat kerja. So nak dijadikan ceritanya, bila satu company orang kata orang bawah-bawah ni dah tahu yang diorang ni masuk kerja kat sini sebab kabel, memang orang tak suka lah. Memang orang benci lah kan. Macam ramai lagi orang kat luar sana nak dapat kerja tapi tak dapat kerja. Faham tak? Orang kat luar sana yang lebih layak nak dapat kerja ni tapi tak dapat kerja lah sebab 2 ekor tu. Macam tu kan. Tu baru satu company tau. Kita ada berapa company dalam Malaysia ni? Banyak kan. Tapi kalau kita amalkan benda-benda macam ni, memang tak elok lah orang kata kan. Tapi apa-apa pun semua tu kan rezeki kan. Kita percaya pada rezeki je lah. Dan bila orang satu company tu semua dah tahu, semua macam palau lah 2 ekor ni. Macam kalau ditanya orang tu tak jawab. Macam tu kan. Lagi-lagi cikgu aku dulu, cikgu aku macam dia yang dah ajar 2 ekor tu. 2 ekor tu macam tak layan cikgu aku pula. Cikgu aku pun apa lagi tak layan lah dia balik kan. Palau-palau juga. Satu company, satu pejabat, satu tempat pejabat tu semua tak layan dia orang. Maksudnya kalau makan tengah hari macam tu kan, semua tak makan dengan dia orang. Dia 2 ekor je lah makan macam tu. Lebih elok kahwin je lah 2 ekor tu kan. Kalau pergi makan tengah hari pun dia orang pergi 2 orang je. Yang lain tak pergi makan dengan dia orang. Ada apa-apa jamuan pun tak ajak pun 2 orang tu. So waktu tu cikgu aku baru dapat surat. Dia kata dia baru dapat surat dalam berapa bulan, dalam 5-6 bulan macam tu dia baru dapat surat untuk dia pergi ke sekolah barulah. Maksudnya dia baru first nak jadi cikgu. Dia jadi cikgu tu dekat sekolah menengah waktu tu. Lepas tu waktu tu kan ada macam jamuan, ada jamuan macam perpisahan lah. Dia ni nak berpisah. Lepas tu yang cikgu aku ni ajaklah sekali 2 orang tu sebab nampak macam kesian. Faham tak? Kesian dia macam mana? Macam tersisih, macam tak ada orang nak kawan dengan dia. Padan muka. Tapi cikgu aku baik sangat. Lepas tu dia ajaklah 2 orang ni sekali pergi jamuan. Jamuan tu dekat hotel. Pergilah hotel lebih kurang macam tu. Memang yang set upnya tu, yang set up meja, yang set up makanan, apa benda semua tu 2 orang ni. Macam tu 2 orang ni Yang seorang ni, yang perempuan ni panggil catering, tak silap aku. Yang laki ni menjadi MC, hias-hias dewan dekat hotel tu lah. Macam hari guru lah lebih kurang macam tu. Tapi 2 orang yang kena handle lah macam tu. Sebab diorang kata diorang sebersalah lah. Konon-konon nak minta maaf macam tu kan dekat cikgu aku dengan orang-orang pejabat lebih kurang. Diorang yang handle. So nak dijadikan ceritanya, bukan satu pejabat yang pergi. Orang kata satu, kan dalam satu company besar kan ada macam satu pejabat kecil kan. Macam tu diorang je. Macam tu. Lepas tu diorang buat dekat hotel tu, dewan tu pun taklah besar sangat, dewan kecil je. Sebab tu yang 2 ekor ni nak tolong. Dia nak tolong macam eja-eja. Sebab kalau satu company memang taklah dia nak tolong kan, ramai sangat. So yang perempuan ni adjust catering, yang makanan-makanan, nasi, ayam, daging, apa benda semua. Yang laki ni pergi macam hias-hias dewan lah. Hias-hias dewan, jadi MC apa benda semua macam aku cakap tadi. So malam tu satu orang kata pejabat kecil tu datanglah dekat dewan tu. Konon-kononnya dia orang dah berbaik lah ni. Kak, saya minta maaf kak, saya minta maaf. Tu dia macam konon menangis lah konon-konon. Lepas tu bila dah habis makan, esoknya lagi seorang sakit. Tapi sakit bukan sakit macam orang kata demam, sesama,
batuk apa dia, faham tak? Dia macam sakit yang sakit pelik, faham tak? Macam tu. Mula macam tak perasan lah sebab cikgu aku pun dah tak kerja dekat pejabat tu kan. Cikgu aku ni dah masuk sekolah baru dah. Cikgu aku pun kena macam tu. Pun sakit juga. Baru masuk sekolah baru dah sakit. Lepas tu nak minta MC. Lepas tu macam tak molek lah. Baru je posting, baru je masuk sekolah, baru je nak jadi cikgu dah sakit. Memang emergency. Lepas tu rupa-rupanya seorang demi seorang orang yang dalam satu sektor pejabat kecil tu semua sakit yang sama. Sakit dia apa? Muntah-muntah macam kena keracunan makanan. Bila setiap kali maghrib dia akan duduk dekat luar rumah. Dia akan duduk dekat luar rumah. Dia tak duduk dekat dalam rumah. Sebab biasanya orang maghrib duduk dalam rumah. Tapi diorang ni duduk dekat luar rumah. Yang makan makanan waktu dekat hotel tu. Yang peliknya, 2 ekor ni je yang tak sakit-sakit yang duduk dekat pejabat sekarang. Yang lain semuanya lepas hari, sehari, semua sakit. Diorang ni je tak sakit. Tu yang dapat pelik kat situ. Dan cikgu aku ni pun call lah kawan dia balik dekat pejabat tu. Weh bro, kau sakit tak bro? Aku ke maghrib je aku rasa panas. Weh duduk dalam rumah aku kena duduk luar bodoh. Dia cakap lebih kurang macam tu kan. Aku pun muntah-muntah. Semua orang sama. Dalam 5 orang semua sama muntah-muntah. Bila maghrib tak boleh duduk dalam rumah. Rasa panas, rasa bahang duduk dekat dalam rumah tu. Dijadikan ceritanya semua berkumpul kecuali 2 ekor ni. Sebab dia dah rasa macam 2 ekor ni macam buat something kan. Konon-konon macam nak racun lah. Pergi satu hospital besar sama-sama. Pergi check up. Keracunan makanan negatif. Diorang tak ada masalah dengan makanan. Makanan tu, keracunan tu tak ada apa-apa. Tanda-tandanya tak ada. Sebab ada salah satu daripada diorang dah pergi awal dah klinik. Waktu mula-mula dia muntah-muntah, tak ada tanda-tanda yang dia kena keracunan makanan selain muntah. Semua dah pelik, semua dah macam ini bukan sakit biasa kan. Lepas tu pergilah jumpa seorang ustaz ni dekat negeri gini. Ubat sama-sama. Lepas tu ustaz tu pun cakap, apa awak makan ramai-ramai? Macam tu ustaz tu tak tahu kenapa diorang ni sakit sekali kan. Rupa-rupanya yang cikgu aku ni pun cerita lah. Kita orang ni ada jamuan. Lepas tu ada orang kendalikan jamuan ni. Maksudnya bukan kita orang yang kendalikan makanan apa benda semua. So kita orang makan lah. Tapi yang sakitnya kita orang je. Kendalikan makanan tu tak sakit pun. Lepas tu ustaz tu pun cakap, boleh tak bagi nama dia? Bagi nama, bagi gambar. So nak dijadikan ceritanya terkantoi lah dekat situ. Yang uruskan catering makanan tu kan perempuan tu. Yang orang yang masak catering tu tak ada masalah. Yang masalahnya perempuan goblok ni. Dia masukkan something dekat nasi. Dia tak masuk dekat lauk tau. Sebab semua yang dekat situ makan nasi. Dia masuk dekat nasi. Campuran tanah kubur dengan abu mayat. Tanah kubur dengan abu mayat. Aku tak tahu abu mayat mana dia dapat. Tanah kubur mana dia dapat. Memang tak tahu. Tapi ustaz tu kata campuran tanah kubur dengan abu mayat diisi dekat nasi. Jadinya bila dah gaul, benda tu tak nampak. Lagi satu, bila dah baca mantra atau baca apa-apa ayat, benda tu tak akan lut dengan mata kasar. Faham tak? Mata kasar tak akan boleh nampak benda tu. Sama method ataupun sama cara dia dengan nasi kangkang. Macam tu, nasi tangas tu kan. Diisi darah kotor, diisi tahi dekat nasi tu. Macam tu. So dia baca. Orang yang makan tu tak akan nampak. Orang yang buat tu yang nampak tahi tu. Macam tu. Orang yang makan tu dia memang tak nampak. Sebab kalau orang yang makan tu nampak, dia memang tak nak makan lah. Benda tu goblok. So bila dah tahu macam tu, dah talalah dekat perempuan tu. So yang lelaki ni nampak macam tak bersalah. Betul tak? Yang lelaki seorang lagi. Kan ada 2 ekor yang jahat ni. So yang perempuan ni memang dah tahu dah dia bersalah. So yang lelaki ni, apa yang laki ni buat? Laki tu pun ambil tanah kubur dekat seorang-seorang punya rumah. Kan ada 5 orang, lebih kurang 5 orang tadi tu. Dia pergi dekat rumah orang tu. Dia pergi isi tanah kubur dekat luar rumah. Macam tu. Sebab tanah kubur dengan tanah atau pasir dekat luar rumah kita lebih kurang sama. Jadinya dia pergi waktu malam, diisi dekat depan tu. So orang kata lagi kuat lah benda tu. Faham tak? Lagi kuat benda tu. Laki ni pergi isi tanah kubur. Yang perempuan ni pergi isi tanah kubur dengan campuran abu mayat dekat dalam nasi. Jadi 2 ekor ni memang goblok. Dua-dua ni rupanya dah berkomplot sama-sama. Sebab konon-kononnya diorang dendam lah. Sebab orang lain semua palau dia. Masalahnya bukan dia orang ni je palau. Satu company palau. So kalau kau nak buatlah dekat satu company. Kenapa buat dekat orang tertentu je kan? Itu memang tak patut pun buat macam tu. Dan memang perangai dia dah buruk. Memang orang tak suka lah. Cuba kalau perangai kau molek-molek, tak adanya orang buat macam tu. So nak dijadikan ceritanya, diorang pun jumpalah dengan 2 ekor ni tadi dekat pejabat. Sekali-sekali dengan cikgu aku ni jumpa diorang dekat pejabat juga. Walaupun waktu tu dia baru-baru posting, tapi sebab dia sakit, so dia minta excuse. Dia pergi dekat pejabat tu balik. Pergi kat pejabat, jumpa diorang 2. Diorang suruh diorang berdua ni macam terus terang lah cakap apa yang tak puas hati sebenarnya. So nak dijadikan ceritanya, yang 2 orang tu mengakulah. Dia kata dia geram lah sebab kena palau apa benda semua kan. Lepas tu cikgu aku sendiri cakap, kalau perangai awak 2 orang ni bagus, kita orang tak buat macam tu. Faham tak? Ada orang pun nak benci orang tiba-tiba. Kau faham tak? Macam tu. Memanglah ada seorang 2 kan. Ada seorang 2 perangai manusia yang macam kita tak buat apa pun kat dia, tapi dia memang benci kita pun ada juga. Faham tak? Tapi kalau dah perangai terang-terang, perangai macam goblok, siapa je nak suka macam tu kan. Macam taik kera, macam taik lutung, perangai macam tu. Tak ada orang nak sukanya lah. So nak dijadikan cerita
ceritanya pergi lapor dekat pihak atasan tak nak ambil void. Sebab apa? Sebab orang kan anak kabel lah macam tu kan, orang besar punya anak. So cikgu aku berpakat dengan 5 orang lagi ni. Diorang kata kalau dia tak buang, maksudnya kalau dia tak pindah daripada pejabat ni, 2 orang ni diorang nak buat laporan polis atas kes aniaya ke apa benda, tak silap aku lebih kurang macam tu. Sebab ada bahan bukti, sebab CCTV pun ada, apa benda semua ada, yang diorang kurang ajar, yang diorang buat apa benda semua tu, bukti-bukti semua ada. So kalau diorang tak dibuang daripada pejabat, diorang nak ambil tindakan polis dengan mahkamah lah, lebih kurang macam tu. So bila pihak atasan dengar macam tu, tak buat macam mana, kena buang. Bukan kena buang lah, maksudnya 2 ekor tu kena pindah dekat pejabat lain, faham tak? Kena pindah kat company lain. Jadi diorang tak kerja dalam satu company yang sama dah. Sampai sekarang aku tak tahu macam mana kisah dia dah. Tapi ni cikgu aku cerita waktu aku sekolah dulu. Nah, panjang kan cerita dia, panjang kan. So sampai sinilah dulu kita punya Nora lah. So kalau korang nak Nora lagi cerita-cerita macam tu, korang just komen dekat bawah nak dijadikan ceritanya macam tu. Tapi tu lah aku cakap, sekarang ni pun ada juga orang main santau ni yang macam tu. Tak dapat nak tumbuk, tak dapat nak tampar orang daripada depan, dia main santau pula. Okay guys, sini dulu. Minta maaf kalau bosan ke, kalau apa ke. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Nak duit raya. So semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, horor ataupun konten-konten yang akan datang. So bye.